Assalamualaikum Abang Didi, terima kasih banyak-banyak dapat hadiah New Cafe ni daripada Abang Didi, saya Taufik dan main Formula. Pertama lambat sikit ya. Alhamdulillah saya pun tak guna lagi, tapi memang terima kasih sangat-sangat lah Abang Didi dapat produk macam ni. Okey tak video ni Abang Didi? Ingin menang hadiah seperti mereka? Tinggalkan komen yang menarik berserta dengan ID Instagram anda. Mudah kan? Hadiah-hadiah ditaja oleh Biotropics Malaysia Berhad. Selamat menonton. Soalan daripada Keluang, silakan. Keluang minta Menteri Komunikasi dan Multimedia menyatakan sama ada semua penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran, tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media individu pesena media yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Okey, Menteri sila jawab Jangan gabrah. Soalan senang tu. Kementerian Komunikasi dan Multimedia melalui FINAS berfungsi bagi mengawal selia aktiviti perfilman melalui usaha memelihara dan memajukan industri perfilman negara berdasarkan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 atau Akta 244 dan perundangan-perundangan kecil di bawahnya. Perbadanan mengeluarkan 3 jenis lesen kepada industri perfilman, iaitu pertama, lesen pengeluaran filem dan video, kedua, lesen pengedaran filem dan video, dan yang ketiga ialah lesen pemameran filem dan video. Keluang tanya wajib ke tak ambil lesen tu je. Kalau panjang lagi sila bagi cepat sikit. Nak tahu ni jawapan dia wajib ke tak? Merujuk kepada akta tersebut, Seksyen 22(1), tiada seseorang boleh mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti mengeluar, mengedar dan mempamer filem-filem atau mana-mana gabungan aktiviti-aktiviti yang dinyatakan dalam Seksyen 21(1), melainkan jika suatu lesen dikeluarkan yang memberi kuasa kepadanya untuk berbuat demikian. FINAS juga menerima, memproses dan mengeluarkan surat perakuan penggambaran SPP, Sidil Filem Iklan Buatan Malaysia MIM dan surat sokongan kemasukan pekerja asing PFA. Melalui syarat 1, syarat-syarat tambahan lesen pengeluaran filem di bawah Peraturan 4 Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia pada Senat 1983 yang dikuatkuasakan. Cepat sangat, slow sikit. Pemegang lesen jika membuat penggambaran filem hendaklah memaklumkan kepada Perbadanan tidak lewat dari 7 hari sebelum membuat penggambaran. Slow sangat, laju sikit. Dimulakan melalui borang tertentu yang dikeluarkan oleh Perbadanan. Dengan penghantaran borang tersebut, surat perakuan penggambaran SPP akan dikeluarkan oleh Perbadanan. Sehubungan dengan itu, penerbit filem wajib memohon lesen pengeluaran filem serta surat perakuan penggambaran SPP, tidak kira mereka adalah agensi media arus perdana atau media personal yang menerbitkan filem di platform media sosial atau saluran tradisi. Saya rasa Menteri baca akta je ni. Akta tu pun dah lama dah, 1981. Time tu Facebook pun tak ada lagi. Facemask apatah lagi. Pencipta TikTok dan Instagram baru keluar universiti. Susan Wojcicki CEO YouTube pun tantah baru nak berlaki. Jadi keluar macam mana? Puan Hati, ada soalan lain tak? Terima kasih atas jawapan. Saya minta Menteri menjelaskan tentang kes yang Al Jazeera dikuatkuasa dengan Seksyen 22(1) Akta FINAS 1981, iaitu seksyen yang Menteri sebut tadi. Tafsiran filem tu, sama ada tafsiran filem tu yang disebut dalam Akta FINAS ni merangkumi semua filem termasuk TikTok ataupun IGTV yang semua dipamil dalam media sosial atau tidak. Kalau merangkumi kenapa Keluang?
Kerana kalau akta ni dikuat kuasa dengan apa yang berlaku sekarang, maksudnya semua pengguna media sosial perlu mohon lesen dari Finas. Jadi minta Menteri memberi satu penjelasan yang jelas kepada seluruh rakyat Malaysia. Wah, pandai keluar cari poin dia. Guna akta lama nak perangkap menteri ni. Tapi betul juga, kalau Al Jazeera dicas bawah akta 1991 tu, maka semua individu yang post video dekat media sosial boleh dicas. Termasuk video kucing saya nanti. Kita nak kenakan Al Jazeera, semua orang tak sengaja kena sekali. Kenapa tak cas Al Jazeera bawah akta lain? Akta Sultan ke? Akta multimedia ke? Menteri? Jadi kalau ikut akta 1981 tu, maksud filem tu merujuk kepada apa? Indra Mahkota, saya jawab. Tafsiran filem di bawah Seksyen 2 Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 Pindaan 2013 berbunyi seperti berikut. Filem-filem termasuk filem cerita, filem pendek, filem subjek Video ringkas, kucing, trailer, dokumentari, filem Video kucing kecil aku. iklan dan apa-apa rakaman pada apa-apa jenis bahan termasuk pita video dan chapel video post video berupa kucing kalau begini. arca-arca bergerak sama ada disertai dengan bunyi atau tidak untuk dilihat oleh orang ramai atau mana-mana golongan orang ramai. Tengok tu. Macam mana ni Menteri? Takkan saya pun nak kena buat lesen. Balik dari Parlimen ni saya nak kena post video kat YouTube. Video kucing je. Agak-agak lah Menteri. Video kucing je kot. Saya tahu Menteri terikat pada akta, tapi tolonglah jawab pakai logik. Jangan tengok kertas je. Video kucing je kot Menteri. Macam mana ni? Tuan Yang di-Pertua, Ya saya. kita memang menggalakkan semua orang, kecil besar, tua muda, individu atau organisasi, untuk mengeluarkan apa-apa jenis filem seperti yang saya petik tadi, Termasuk asalkan video kucing dia kan? mengikut undang-undang yang ada. Dan galakan kita adalah telus sebagai contoh. Kerana itu kita ada geran-geran yang disediakan oleh kerajaan. Kita ada dana kandungan digital, kita ada FIMI, Film in Malaysia Initiative dengan izin, dan semua itu tertakluk kepada peraturan yang sedia ada. Terima kasih. Okey, Indra Mahkota dah menjawab soalan keluang walaupun langsung tak ada sebut Instagram ke TikTok ke, kerana Indra Mahkota baca akta yang lama, okey? Yang memang tak ada perkataan tu. Dia nak jawab luar daripada akta, nanti kena kecam dengan orang sebelah sini. Betul tak? Saya rasa akta ni perlu disesuaikan mengikut kehendak semasa lah. Menteri pun senang nak jawab nanti. Lemah Pantai, ada apa? Peraturan mesyuarat. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. 2 saat. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Tapi saya rasa tak menjawab sama ada Instagram live dan sebagainya, adakah mereka tertakluk di bawah perkara ini. Cuma saya ingin mohon penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri. Adakah Dr. Dustin Van Dale yang menghasilkan video The Other Side of the Truth yang yang di-share oleh Bernama TV dalam media sosial, adakah beliau mempunyai lesen untuk menghasilkan dokumentari tersebut, bahan tersebut? Mohon pandangan. Terima Yang kasih. dengki sangat dengan Malaysia Date Impossible tu dah kenapa, Lemah Pantai? Dari hari tu lagi dah bela Al Jazeera. Tak suka kita bagi tekanan ke Al Jazeera. Sekarang nak pertikaikan lesen Dr. Justin pula dah. Dr. Dustin Van Dale dapat klip-klip video tu bukan hasil penggambaran dalam negara. Orang hantar kat dia, bukan macam Al Jazeera. Ambil kat sini. Tak payah dengki sangat lah. Jangan tunjuk sangat sikap tak patriotik tu. Walaupun dalam mencari keadilan, tak payah tunjuk sangat. Banyak contoh lain. Kenapa Dr. Justin juga yang awak ambil? Menteri, macam tu lah jawab. Cara dia. Cuba try cakap macam tu. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang ini saya serah kepada pihak penguasa. Ya, sekiranya ada aduan dan sebagainya, kita akan ambil tindakan mengikut undang-undang dan bergantung kepada Serius, Sang sesuatu Monton? kes. Terima kasih. Ada ke tak ada? Dengar ke tidak? Indra Mahkota ulang balik. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Yang ini saya serah kepada pihak penguasa. Ya, sekiranya ada aduan dan sebagainya, kita akan ambil tindakan mengikut undang-undang dan bergantung kepada sesuatu kes. Terima kasih. Nak ulang balik ke? Soalan saya, ada ke tak ada? Faham tak dia cakap? Sekiranya ada aduan. Macam saya tanya awak dah kenyang ke? Lepas tu awak cakap sekiranya saya dah makan, mesti saya kenyang. Takkan saya nak tanya lagi awak dah makan ke belum? Mesti awak ingat saya tak betul. Faham-faham dah lah. Tak adalah tu. Seronok betul saya tengok Lemah Pantai dalam hal ni
Pasal apa Dapat bela Al Jazeera ke? Ke dapat kenakan Dr. Justin Fandel yang buat video Malaysia Date Impossible tu? Rakyat Malaysia sanggup lah sama-sama tolong bayar saman dia kalau dia terheret sekali. Takkan masa tu baru lembah pantai nak sedar satu Malaysia tak suka kat lembah pantai. Okey, baiklah. Menteri balik nanti buat statement U-turn. Orang kat luar mesti dah marah dah tu. Lain kali jawab soalan, bukan baca apa yang kat kertas je. Gara-gara menteri lah saya tak boleh post video kucing nanti. Terima kasih speaker. Terima kasih speaker. Sama-sama. Dah.